Pihak polis dari daerah Nilai menerima panggilan dalam pukul 12.30 hari mengatakan ada mayat reput di dalam longkang. Hai dan Assalamualaikum. Hari ini aku nak bercerita tentang kes yang amat baru dan masih lagi dalam penyiasatan. Jadi disebabkan kes ni amat baru dan untuk menghormati keluarga mangsa, video ini tidak akan meletakkan sebarang spekulasi atau teori tentang apa yang terjadi. Okey, jadi kita mula pada tarikh 13 Mac 2020. Ahmad Farid yang tinggal di Melaka bergerak pada waktu malam ke Ampang, Kuala Lumpur. Dia bergerak ke sana untuk menyambut hari jadi kawannya. Remaja yang berumur 19 tahun itu tidak berada lama di Ampang kerana pada pukul 3.30 pagi 14 Mac 2020 dikatakan dia dalam perjalanan balik semula ke rumahnya di Melaka. Dan itu adalah kali terakhir keluarganya menerima sebarang maklumat terhadap keberadaannya. Selepas seharian menunggu, pada 16 Mac 2020, laporan kehilangan dibuat kali pertama oleh ahli keluarga Ahmad Farid dan hari berikutnya, kakaknya pula membuat posting di Facebook untuk menyebarkan berita kehilangan adiknya. Selepas mereka membuat laporan tersebut, ada beberapa maklumat dari sosial media yang mengatakan Ahmad Farid kemungkinan berada di sebuah pusat perubatan di Ampang. Tetapi selepas diperiksa, tiada kelibat Ahmad Farid di pusat perubatan tersebut. Pada 22 Mac 2020, 6 hari selepas laporan polis yang pertama, keluarga mangsa membuat laporan polis yang kedua. Ketika tempoh kehilangan Ahmad Farid, bermulanya perintah kawalan pergerakan PKP disebabkan untuk mengawal wabak COVID-19. Ini menyukarkan lagi usaha pencarian anggota polis dan juga ahli keluarganya. Tetapi mereka masih berusaha dengan mencari di kawasan Kuala Lumpur dan menyebarkan gambar mangsa di kawasan rehat dan rawat di lebuhraya yang berkaitan. Masuk hari yang ke-42, pihak polis dari daerah Nilai menerima panggilan dalam pukul 12.30 hari mengatakan ada mayat reput di dalam longkang di kilometer 281.8 Lebuhraya Utara Selatan plus arah utara berhampiran Nilai. Ketua Polis Daerah Nilai, Superintenden Muhammad Nur Marzuki Besar menyatakan bahawa mayat mangsa yang tinggal rangka tersebut berpakaian lengkap dan memakai topi keledar. Mangsa juga berada dalam keadaan terlentang ketika ditemui. Selepas memeriksa mangsa, terdapat kad pengenalan, lesen memandu dan wang berjumlah dalam lingkungan RM150. Ditambahkan lagi tiada senjata berhampiran dengan lokasi kejadian. Ketika ini, mayat mangsa dihantar ke Hospital Tunku Jaafar Seremban untuk dibedah siasat dan kes ini juga diklasifikasikan sebagai kes mati mengejut. Tetapi di sini bermula pertanyaan yang juga dibangkitkan oleh ayah mangsa, iaitu di mana motosikal si mangsa. Ketika menyiasat kawasan tersebut, polis tidak menemui sebarang kenderaan yang berada di kawasan berhampiran. Motosikal mangsa adalah seperti berikut: motosikal Legenda 110 Z berwarna hitam dan nombor kenderaan NBY5604. Dan persoalan ini juga membangkitkan soalan-soalan lain seperti bagaimana mangsa berada di tempat sebegitu dan berapa lama, terutamanya ketika lebuhraya yang hampir kosong ketika PKP ini. Adakah punca kematian disebabkan langgar lari? Tetapi jika langgar lari, di manakah motosikal yang sepatutnya berada di kawasan kejadian? Terlalu banyak persoalan, tetapi harapnya selepas kita mengetahui lebih lanjut tentang maklumat bedah siasat, kes ini dapat diselesaikan dengan secepat mungkin. Jadi pada sesiapa yang mempunyai maklumat tentang kes ini, boleh sharekan di bawah di ruang komen. Mungkin ada saksi yang boleh tampil untuk menyelesaikan dan membantu dalam kes ini. Terima kasih kepada sesiapa yang menonton video ini. See you in the next episode.